Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, Ustazah harap semua anak-anak sihat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tajuk Wuduk Sempurna Ibadah Tahun 1. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita baca doa dulu ya. Ikut Ustazah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian wuduk. Yang kedua, murid-murid akan dapat menerangkan tujuan berwuduk. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat menjelaskan rukun-rukun wuduk. Baiklah, mari kita lihat gambar tersebut. Okey, gambar-gambar ni cuba lihat. Okey, ada gambar apa ni? Ada gambar orang solat. Okey, orang menyentuh Al-Quran, tawaf. Okey, mengawal kemarahan. Apa tu? Masuk masjid, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan sebelum tidur. Okey, gambar-gambar ni semua adalah tujuan untuk berwuduk. Okey, maksudnya bila kita berwuduk, kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, okey, solat. Kita nak solat, maka kita wajib berwuduk. Kita nak sentuh Al-Quran pun kita wajib berwuduk. Kita nak tawaf dekat Mekah, kita pun wajib berwuduk. Okey, yang ni perkara yang wajib berwuduk sebelum kita melaksanakan perkara-perkara tersebut. Baiklah, yang di bawah pula adalah sunat untuk berwuduk. Okey, sebelum kita melakukan perkara-perkara yang Ustazah tunjukkan ni, kita disunatkan untuk berwuduk. Okey, seperti sebelum tidur sunatkan berwuduk. Apa ni? Menuntut ilmu pun disunatkan berwuduk. Untuk membaca Al-Quran, okey, disunatkan berwuduk. Kalau nak pegang Quran wajib berwuduk. Tapi kalau nak baca kita sunat berwuduk. Okey, nak masuk masjid pun disunatkan berwuduk. Lagi satu, apabila kita nak mengawal kemarahan, kita pun disunatkan untuk berwuduk. Baiklah, mari kita lihat apakah erti berwuduk. Baiklah, wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey, maksudnya wuduk ni adalah perbuatan untuk meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey, boleh anak-anak? Seterusnya, kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Kenapa tu kita digalakkan agar sentiasa berwuduk? Okey, jom kita tengok. Antara hikmah berwuduk ialah menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah. Ya anak-anak, Allah memerintahkan kita untuk mengambil wuduk sebelum kita melakukan solat. Seterusnya, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani. Okey, rohani apa dia? Rohani adalah kebersihan dalaman, jasmani adalah kebersihan luaran. Baiklah, seterusnya cara berwuduk. Baiklah, murid-murid boleh melihat tata cara berwuduk
yang ada pada buku teks muka surat 98 dan 99. Okey, tata cara wuduk yang sempurna ni dia merangkumi rukun dan sunat. Maksudnya ada perkara yang wajib dan ada perkara yang sunat. Nanti Ustazah akan jelaskan satu persatu, yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Okay, baiklah. Yang pertama, bersugi. Okey, sebelum kita berwuduk, kita disunatkan untuk bersugi. Apa itu bersugi? Bersugi adalah menggosok gigi menggunakan kayu sugi. Okey, itu pada zaman dahulu, zaman sekarang pun boleh guna jikalau ada. Tetapi kalau kita tidak ada kayu sugi, kita bolehlah memberus gigi macam biasa. Okey, anak-anak ada kan berus gigi? Okey, kita boleh memberus gigi sebelum mengambil wuduk. Ini adalah perkara sunat. Okey, kita nak buat pun tak apa, kita tak nak buat pun tak apa. Okey, seterusnya perkara yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berwuduk kita baca Bismillah. Ini pun perkara sunat. Okay. Seterusnya, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Okey, kita basuh pergelangan tangan kita sebanyak berapa kali ni? 3 kali. Okey, ini pun perbuatan sunat dalam mengambil wuduk. Seterusnya, yang keempat, berkumur-kumur. Okey, kenapa kita perlu berkumur-kumur? Okey, sekiranya kita ada makan kan, jadi kita perlulah berkumur-kumur untuk membuang sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Okey, berkumur sebanyak 3 kali. Ini pun perkara sunat. Okey, seterusnya, memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung adalah untuk mencuci kotoran yang ada di dalam hidung kita. Ia dilakukan sebanyak 3 kali. Okey, ini juga adalah perkara sunat sebelum berwuduk. Baiklah, seterusnya, mestilah berniat ketika membasuh muka. Ini adalah perkara wajib, iaitu rukun di dalam berwuduk. Kita mesti niat. Okey, lafaz niat adalah nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sekali lagi ikut Ustazah, nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Okey, sekali lagi, nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Okey, yang bermaksud, okey, yang ni adalah lafaz, yang ni kita niat. Okey, ini kita niat ketika kita basuh muka basuhan yang pertama. Okey, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, ketujuh, kita membasuh muka. Okey, waktu membasuh muka ni lah, yang basuh muka yang pertama tu lah kita baca niat yang tadilah. Okey, basuh muka ni kena berapa kali? 3 kali. Kena keseluruhan muka, daripada gigi rambut. Nampak tak Ustazah tunjuk dekat kening ni kan, ada kita punya anak rambut ni, keliling muka kita sampai ke anak telinga, telinga kanan dan telinga kiri. Anak telinga tu kan yang kecil tu, sampailah ke bawah dagu. Kita mesti ratakan air ke seluruh muka kita. Okey, ini adalah perkara rukun. Okey, seterusnya, membasuh tangan hingga siku. Okey, anak-anak nampak tak gambar ni? Kita mestilah membasuh tangan hingga siku. Mulai tangan mana? Mulai tangan kanan sebanyak 3 kali. Okey, anak-anak jangan lupa sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini pun adalah rukun. Okey, seterusnya, menyapu sebahagian kepala. Okey, kita menyapu sebahagian kepala sahaja sebanyak 3 kali. Itu adalah rukun.
Tapi sunat membasuh keseluruhan kepala. Okey, sebanyak berapa kali? 3 kali. Okay. Seterusnya, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Okey, kita boleh membasuh telinga sebelah kanan dulu pun boleh, ataupun kita boleh membasuh kedua-duanya bersama-sama sebanyak 3 kali. Ini adalah perkara sunat di dalam wuduk. Sama ada kita laksanakan pun boleh, ataupun kita tak buat pun tak apa, kerana ia adalah sunat. Okey, seterusnya, membasuh kaki hingga buku lali. Okey, membasuh kaki hingga ke buku lali, tak perlulah kita basuh sampai ke lutut. Hanya sekadar sama dengan gambar ni, sampai ke buku lali. Kita mesti mulai yang mana? Kaki kanan. Sebanyak berapa kali? 3 kali juga. Okey anak-anak. Seterusnya, tertib. Apa maksud tertib? Tertib adalah mengambil wuduk mengikut susunan yang betul. Maksudnya kita mulai dengan berkumur-kumur. Okey, masukkan air ke dalam hidung. Lepas tu lafaz niat basuh muka kan. Basuh tangan. Kita tak bolehlah tiba-tiba nak ambil wuduk basuh kaki dulu. Kemudian kita basuh muka. Lepas tu kita basuh kepala. Salah lah. Jadi turutan tak betul, tak mengikut tertib. Jadi kita mestilah berwuduk mengikut susunan yang betul seperti Ustazah ajarkan tadi ya. Okey, membaca doa selepas wuduk. Okey, yang ni Ustazah nak minta anak-anak hafal selepas ni lah. Okey, boleh hafal pelan-pelan, ada di dalam buku teks kita. Okey, ikut Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ini adalah doa selepas wuduk. Ini pun perkara sunat. Baiklah anak-anak, hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Ya, tadi di dalam lafaz niat wuduk kita ada sebut, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Apa maksud hadas kecil? Okey, hadas kecil adalah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran kecuali setelah berwuduk, seperti terkentut, buang air kecil atau besar. Maksudnya apabila kita dah terkentut atau kita buang air kecil atau kita buang air besar, kita nak melakukan solat, kita nak tawaf dan kita nak sentuh Al-Quran, maka kita wajib berwuduk untuk mengangkat hadas yang kecil ini. Okey anak-anak, Ustazah harap semua faham ya maksud hadas kecil. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.